A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati saf kepimpinan Surau At-Taqwa, yang saya kasihi sahibul fadilah Tuan Imam, yang saya muliakan para asatizah, para pemimpin masyarakat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, keseluruhan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertuah insya-Allah pada malam ini. Allah menghimpunkan kita pada tempat yang Allah muliakan, pada tempat yang dinisbahkan sebagai baitu kulli taqiyin. Saya ulang banyak kali sebab ini hadis Nabi. Nabi menyebut tentang istilah baitu kulli taqiyin, rumah kepada orang bertakwa. Apa dia? Masjid. Apa dia? Surau. Berhimpun pada tempat mendirikan tuntutan syariat, solat berjamaah. Mudah-mudahan kitalah yang dihimpunkan itu. Dan Nabi nisbahkan juga min buyutillah, di antara rumah Allah ini di atas dunia ni, selain daripada Baitullahil Haram, Kaabah, Baitullah, buyutillah, rumah-rumah Allah, berhimpun yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan mempelajarinya, tidaklah melainkan turun padanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, iaitu ketenangan, rahmah, dan Allah menyebutnya di hadapan para malaikat. Menyebut nama orang-orang yang berhimpun di rumah Allah, min buyutillah. Mereka baca Al-Quran, mereka kaji, mereka belajar, melainkan padanya as-sakinah wa rahmah, ketenangan, rahmah. Nak cari ketenangan tuan-tuan, rumah Allah. Kalau kedai mamak tak jumpa. Ketenangan waktu maghrib, isyak ni rumah Allah. Baik, dalam catatan saya 2 kali dah pertemuan kita tertangguh atas beberapa sebab. Jadi malam ni kita sambunglah ya. Sebelum ni kita sebut tentang cabang iman berkaitan dengan silaturahim. Menyambung silaturahim. Dalam bulan Syawal kita sebut perkara ini. Jadi sepatutnya tajuk yang saya nak sebut malam ni saya sebut pada pertemuan yang lepas, tetapi tidak menjadi satu tempoh yang jauh untuk kita bicarakan tentang cabang iman yang ke-25 yang disebutkan dalam kitab kita ni tuan-tuan pada muka surat 45, iaitu cabang iman yang ke-25, haji, ibadah haji. Ibadah haji ni kalau kita lihat dalam kitab ini didatangkan beberapa ayat ataupun nas yang menyebutkan tentang perintah wajib. Para ulama sepakat mengatakan bahawa hukum menunaikan ibadah haji ini wajib, tak ada khilaf. Tak ada kata sunat, tak ada kata harus, hukumnya wajib. Apa dalilnya? Kita baca. Satu daripadanya di dalam surah Ali Imran ayat 97. Allah menyebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ni menunjukkan kewajipan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kalau kita lihat apa perintah Allah, Allah mewajibkan walillahi 'alan nasi hajjul bait, mengerjakan haji ke Baitullah. Sebab tu kalau kita balik kepada takrif ataupun definisi haji, orang tanya kita, anak tanya kita, ayah haji tu apa? Ayah pun jawab haji tu sekian sekian sekian. Kalau kita dah haji, orang tanya tuan haji tu apa? Kita pun jawab sekian sekian sekian. Saya tanya tuan-tuan, haji tu apa? Kita nak jawab apa? Haji tu apa?
berdasarkan firman Allah Ta'ala. Itulah ta'rifan haji. Allah mewajibkan menunaikan ibadah haji, hajjul bait, ke mana? Iaitu ke Baitullah. Haji, ulang kaji je lah tuan-tuan, bukan tak tahu, tahu dah. Haji dari segi bahasa maknanya kunjungan, serupa umrah. Umrah pun kunjungan. Dari segi istilah atau dari segi syarak, maksudnya kunjungan ke Baitullah. Ni Allah kata walillahi ala nasi hajjul bait, mengerjakan haji ke Baitillahil Haram, Kaabah di Baitullah di Mekah, untuk mengerjakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat yang khusus. Itu haji, takrif dia. Saya ulang. Haji dari segi bahasa maknanya kunjungan. Ini ulang banyak kali lah dalam siapa pergi kursus haji disebut. Mengerjakan haji maknanya kunjungan ke Baitullah untuk melakukan ibadah yang tertentu dengan syarat yang khusus. Itu haji. Kalau orang tanya kita haji, itulah haji, ya. Dan hukumnya wajib. Adapun umrah khilaf. Sebahagian ulama kata wajib dan sebahagian mengatakan sunat. Jadi melakukan ibadah haji dan umrah buat sekian kalinya hukumnya sunat. Dia tak jadi wajib 2 kali 3 kali. Maknanya lagi banyak kali kita buat, berkali-kali kita buat, hukumnya adalah sunat. Baik. Cuma dia ada perbincangan dari segi keutamaan, aulawiyat dia. Kalau kita dah pergi haji sekali ni, apakah kali kedua tu untuk kita taja orang yang tak pergi haji lagi tu lebih baik, ataupun kita pergi haji kali kedua ketiga? Itu saja perbincangan dia. Tidak ada larangan, tidak ada tegahan. Baik. Kemudian disebutkan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Surah Al-Baqarah ayat 196, perintah menyempurnakan haji. Untuk siapa? Tadi ke mana kita nak pergi haji ni? Pada ayat tadi disebutkan Allah memerintahkan, Allah mewajibkan menunaikan haji, mengerjakan haji ke Baitullah manistata'i ilaihi sabila, kepada siapa yang mampu sampai kepadanya. Itu kata tadi dengan syarat yang khusus. Dia ada syarat wajib kan, ada rukun dia. Baik, bila kita sebut perkataan yang mana mampu sampai kepadanya, maka di sini perbincangan fiqh berkaitan dengan kemampuan seseorang itu. Kalau kita lihat kemampuan seseorang itu mengerjakan ibadah haji adalah bergantung kepada bekalan dan kenderaan. Satu daripadanya, kemudian dipecahkan. Maksud dia apa? Yang paling besar adalah kemampuan dari segi harta dan juga kemampuan dari segi kesihatan. Bila sebut tentang harta, apa maksud kemampuan dari segi harta? Bagaimana kita nak kata kita ni mampu dari segi harta ataupun tidak? Sebab tu kan banyak kali kita ulang, bila kata ibadah-ibadah ni ulama' diklasifikasikan. Ada ibadah harta, ada ibadah jasad, badan, ada ibadah hati, ada ibadah kedua-duanya, harta dan jasad. Maknanya haji salah satu daripada contoh ibadah harta. Nak buat ibadah haji perlu kepada harta. Harta ni apa? Perbelanjaan. Disebutkan tadi bekalan dan kenderaan. Mampu dari segi harta ni, kalau kita rujuk dalam kitab Fiqh Manhaji, dia kata apa? Seseorang itu dianggap berkemampuan apabila memiliki harta yang mencukupi untuk mengerjakan haji dan umrah. Harta yang ada cukup untuk dia buatkan ibadah haji dan umrah. Dan harta itu termasuklah tambang pengangkutan, perbelanjaan pergi dan balik, di samping perbelanjaan pasport, termasuklah pembiayaan, iaitu upah pemandu haji dan umrah sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah. Ujung dia. Maknanya perbelanjaan dari segi kemampuan kita itu merangkumi ke semua belanja tadi, iaitu berdasarkan kepada ketetapan pemerintah ulil amri. Jadi kita di Malaysia ni, ketetapan dia dari segi kemampuan harta ni bergantung melalui tabung haji lah. Maka kalau kita lihat pada hari ni, untuk dikatakan seorang mampu mengerjakan haji, maka belanja dia sekian-sekian. Sebelum ni orang bincang B40 berapa belanja, ada subsidi ke tak ada subsidi.
Pertengahan M40, ambil tinggi lagi T20, contoh macam tu lah. Walaupun taklah dia kata macam tu, cuma dari segi subsidi tu. Maknanya perbelanjaan, kalau kerajaan dah tetapkan kita ni satu kelompok yang mesti belanja dia 16,000 lah. Kalau tak ada 16,000, maknanya kita belum berkemampuan untuk biaya pelanjaan kita, termasuk bayar pasport, biaya upah pemandu haji, pembimbing haji dan umrah, termasuk semua tadi. Jadi kita kena akur maksud di situ. Kerana apa? Tarif dia yang sebagaimana dikehendaki oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah kita adil, pemerintah kita mengambil kira semua sisi dan aspek, maka kita layak lah. Baru ni saya, bukan barulah, sebelum orang pergi haji ni ada satu jemputan di taman saya. Dia jemput saya, dia kata, "Ustaz, datang rumah saya hari Sabtu, pimpin doa selamat." Dia kata, "Apa hajat tuan?" "Kami suami isteri nak pergi haji." Kata, "Alhamdulillah." Saya kata, "Kalau nak baca doa selamat, jemputlah imam satu." Saya bukan imam satu, kan? Betul tak? Biasa imam lah kan. Kita ni meraihkan je lah. Kata imam satu dah jemput, imam satu tak ada, imam satu dia ada kuliah. "Oh, ada kuliah, tak apalah, saya lah pergi." Jadi bila pergi rumah dia, sembang-sembang tuan-tuan, dia kata, "Kami suami isteri ni bukanlah ikut giliran yang sepatutnya, tapi kami ni pergi sendiri. Biaya kami, saya 100,000, isteri saya 100,000. Kami suami isteri 200,000 tuan-tuan." Masya Allah, saya dengar macam RM100 ke RM100,000 ni kan. RM100,000 sebab apa? Saya faham. Sebab saya tahu dia sakit, suami dia sakit, lama sakit. Jadi mungkin dengan harta yang ada dan dari segi kemampuan dia tu, maknanya kesihatan nanti kita sebut tadilah, maka dia pergilah. Takut sakit lagi kan. Macam itulah maksud dia, tengah sihat ni. Jadi dia pergilah, belanja dia banyak tuan-tuan, RM100,000. RM100,000. Dan dia dari segi mampu untuk dia pergi, dari segi harta. Dan semua harta tersebut mestilah lebihan daripada jumlah hutangnya dan perbelanjaan ahli keluarga semasa ketiadaannya. Makanya yang ditinggalkan tu cukup belanja nafkah dia, belanja keluarga yang ditinggalkan, dan juga adalah lebihan daripada jumlah hutang dia. Bukan dalam keadaan terikat dan terbelenggu dengan hutang piutang. Hutang ni wajib tunai kan? Hutang ni wajib kita bayar tuan-tuan. Tapi adalah kelonggaran dia, kita nak tangguh tu bergantung kepada situasi. Saya ingat saya pernah bacalah dalam bab khusus berkaitan dengan hutang ni. Apa hukum berhutang, apa hukum bagi hutang, apa hukum wajib hutang, apa ancaman dan peringatan Nabi kepada orang yang main-main bayar hutang. Main-main. Sampai Nabi tak nak semayang lah jenazah orang tu. Nabi berundur. Nabi tanya, apakah dia mempunyai hutang? Ya, 2 dirham, kata sahabat. Nabi berundur, Nabi step down ke belakang. Nabi tak mau dia imamkan semayang jenazah dia. Macam tu sekali hutang ni. Jadi harta yang ada mestilah lebihan daripada jumlah hutang. Manakala dari segi kesihatan, kemampuan dari segi tubuh badan ni, maknanya sihat tubuh badan, mampu melakukan ibadah haji dengan kudrat yang ada. Sebab tu dia juga ibadah badan. Nak buat sa'i bukan boleh main terbang tuan-tuan. Dia mesti ada kudrat, ada kesihatan. Nak tawaf pun macam tu juga. Macamlah semua manasik dia semua perlu kepada kekuatan. Kekuatan tubuh badan dia. Contoh paling dekat, banyak tempat saya ceritalah, macam mak saya kan, umur dah 74. Dia patutnya giliran dia dah lama dah. Cuma dia sakit lama kan. Dia boleh kata kategori kurang upaya lah, wheelchair dah lama, 23-25 tahun. Cuma baru ni dia panggil lagi, kita pun pergi. Tapi setiap kali saringan, kecuali yang time COVID tu lah, memang tak panggil lah. Saringan kesihatan, tiga doktor, tiga-tiga tak lepas. Dia kata, mak tak kuat, tangan kaki tak boleh uruskan sendiri. Kita buat rayuan tak dapat juga. Mana kita terima anak-anak, walaupun kata kami mahram nak bawa ni, dia kata tak boleh, Arab Saudi ketat. Kita terima, kita redha lah dengan ketetapan yang Allah telah berjalankan. Maknanya tak mampulah, man istata'a ilaihi sabila, maknanya dia tak mampu dari segi kesihatan tubuh badan. Itu ibadah haji. Jadi kalau kita lihat perintah Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini penting. Tunaikan ibadah haji dan umrah untuk siapa?
untuk Allah. Niat tu saja. Kita sebut dalam hadis, dalam bab adab, dalam silaturahim. Kawan tu dia pergi ziarah aja, Allah hantar malaikat pada dia, tanya kamu pergi mana, dia kata aku nak ziarah saudara aku. Adakah ada sesuatu nikmat yang kau nak daripada saudara kau? Kata lelaki itu tidak, semata-mata kerana cinta dia kerana Allah. Maka malaikat kata, Allah mencintai kamu seperti mana kamu mencintai saudara kamu kerananya. Niat saja, betul kan? Haji pun macam tu juga. Allah kata, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk dia, untuk Allah. Sebab tu haji dan umrah ni hati-hati, sangat berhati-hati. Sebab Nabi pesan dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari, Nabi cerita ada 4 kelompok manusia di akhir zaman. Nabi beritahu ni. Sebelum tu Nabi baca satu hadis, maknanya Nabi sebelum tu ada hadis lain menyebutkan tentang siapa yang mengerjakan haji 3 perkara ni semata-mata kerana Allah. Tadi kita sebut wa atimul hajj wa umrata lillah, semata-mata kerana Allah. Dan dia menjaga mulut daripada perkataan yang keji. Start daripada ihram tuan-tuan sampai tahallul, selesai haji tuan-tuan, jaga mulut ni daripada perkataan fasik, perkataan dosa, perkataan keji. Dan tidak melakukan dosa-dosa kecil, tidak melakukan perkara-perkara fasik. Apa kata Rasulullah? Maka dia akan kembali seperti mana bayi yang baru dilahirkan ibunya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Maknanya apa tuan-tuan? Buat haji kerana Allah, buat haji jaga mulut, tutur kata yang keji, qaulun ma'ruf, cakap yang baik-baik sahaja, dan buat haji tidak melakukan perkara fasik seperti baru dilahirkan ibunya. Fadilat dia besar, khusus. Sebab tu antara amalan yang dimasukkan dalam tempoh ayyamul ashar, ni kita dengar dah sebelum ni, atau disebutkan afdalu ayyam, ayyamu a'zam. Tuan-tuan tahu kan, 10 hari Zulhijjah ni, 1 hingga 10 Zulhijjah, amalan paling tinggi amalan haji lah. Tapi haji dia syarat apa? Haji yang mabrur. Haji yang bagaimana? Haji yang dalam hadis sebut jaga mulut, jaga perkara dosa, jaga niat kerana Allah Ta'ala, maka dia balik daripada haji seperti mana baru dilahirkan daripada rahim ibu dia. Sebab tu hadis ni juga merupakan satu pertimbangan para sahabat Nabi ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, zaman Islam itu dia develop, Islam itu dia melata tuan-tuan, meluas. Ada diplomasi negara luar, negara kerajaan-kerajaan yang keluar daripada Jazirah Arab. Jadi ketika itu orang Islam mereka pergi menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut. Maka ketika juga Sayyidina Umar melihat keperluan untuk menentukan perkiraan tahun dalam Islam ni. Betul tak kisah dia kan, dalam kisah hijrah ni. Jadi mereka pun berbincanglah, ini kata ijma' para sahabat. Mereka bermesyuarat, berbincang, dan akhirnya ijma' para sahabat, mereka sepakat untuk mencari satu tempoh masa untuk dikira sebagai permulaan Islam hijrah. Maka mereka memilih bulan Muharram. Sedangkan faktanya dalam banyak kitab sirah menyebut bahawa Nabi berpindah, berhijrah secara tempat, secara makani, bukan daripada bulan Muharram, tetapi Nabi bergerak pada bulan Safar 26, khilaf 27 Safar. Datang mana Muharram sebagai permulaan kiraan tahun Islam hijrah ni? Kerana para sahabat, terutamanya Sayyidina Umar ketika itu melihat orang-orang daripada pelbagai negara di luar Mekah, di luar Jazirah Arab, Yaman dan sebagainya, mereka datang jauh, seperti hadis ni sebut apa dia? Ada yang berjalan kaki, ada yang menunggang unta, semua keadaan haji dia semata-mata kerana Allah. Haji mereka pure tuan-tuan, haji mereka tulen kerana Allah, dan mereka jaga pantang larang dia. Jadi mereka pun pergi haji, mereka balik haji mereka itu seperti mereka ni baru dilahirkan. Fitrahnya bersih, suci, dengan semangat yang baru. Maka mereka melihat inilah turning point, inilah
masa yang paling sesuai untuk dikira sebagai perkiraan tahun baru Islam, iaitu pada Hijriah, iaitu bulan Muharram. Maknanya orang balik haji dengan semangat baru, fitrahnya suci, bersih. Itu tuan-tuan, dia punya signifikan dia. Pertama. Kemudian kalau kita lihat, Nabi pesan pada hadis tersebut, jaga semuanya maka lahir seperti baru dilahirkan ibunya. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bagi tahu, kata Rasulullah, akan datang di kalangan manusia, kita ni manusia ni, pada akhir zaman, pada satu zaman, kita ni memang umat yang terakhir lah. Tak ada lagi umat selepas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat tu saja. Kerana Nabi Muhammad itulah Nabi yang terakhir, maka kita umat Nabi yang terakhir. Maka ketika itu kata Rasulullah, orang-orang kaya mengerjakan haji untuk berhibur. Bila Nabi sebut 1400 tahun yang dulu, Nabi beritahu akan datang di kalangan kamu manusia pada satu zaman. Bila berlaku, wallahu a'lam. Cuma kita nilai dan muhasabah je lah, berlaku tak berlaku. Apa kata Rasulullah? Orang kaya mengerjakan haji untuk berhibur. Satu. Nanti kita baca syarah, keterangan sedikit. Kemudian kata Rasulullah, orang yang berpendapatan sederhana mengerjakan haji untuk berdagang. Berdagang ni meniaga lah. Ketiga, Nabi kata tak terkecuali. Siapa dia? Dan para ulama, mereka mengerjakan haji kerana sum'ah dan riak. Dua benda ni. Wallahu alam. Kita nak tahu, kita nak tuduh orang, oi ustaz ni, oi tok guru ni pergi banyak kali, kita tak boleh kata dia riak, sum'ah. Riak ni ada takrif dia kan. Riak ni terletak dalam hati, pada amal soleh. Kita tak boleh cuma kita nak hati-hati je. Jangan kita jatuh kelompok tu. Dan golongan fakir, mereka mengerjakan haji dengan tujuan meminta-minta. Semua golongan Nabi kata mereka ni salah dari segi pembawaan haji mereka. Orang kaya, mereka pergi ke Mekah pada bulan haji, mereka pergi bukan kerana aku, bukan kerana Allah, tetapi mereka nak berhibur, atau kita kata melancong kot, ataupun jalan-jalan kot, ataupun sonok. Iyalah, maklumlah, saya tak kata yang tetamu yang jemput saya haji tadi 100,000 kata nak pergi enjoy, saya tak kata. Tapi nak beritahu kemampuan harta tu boleh. Tuan-tuan nak pergi secara VVVIP semua boleh. Kalau 70,000 tak berapa VIP sangat. Lebih lagi macam tu. Kalau golongan diraja dengan usher, escort je semua kan, kita boleh tahu. Tapi nak beritahu dia pergi haji tu untuk berhibur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang kebanyakan, orang yang berpendapatan sederhana, mereka pergi ni dengan tujuan berdagang, berniaga lah. Maka sebab tu kita renung balik, kita bimbang trend hari ni. Kita bimbang sebab macam tak ada satu guide untuk bagi tahu sekian-sekian. Benda tu ada dah, panduan Quran hadis tu dah ada. Cumanya yang nak buat enforcement ni ataupun bagi teguran secara direct dari pihak-pihak yang berkaitan tu tak ada. Pergi haji pergi murah buat konten. Kita kata alhamdulillah bagus. Sebab apa? Dia ajar kita cara, ada banyak saya tengok cara cari tempat makan sedap, cara macam-macam lah, shortcut nak sini nak elakkan pintu ni lah pintu. Alhamdulillah bagi kita okey lah. Cumanya akhirnya kita akan balik, semuanya tujuan untuk apa? Income, pendapatan. Maka berbalik kepada niat dia lah. Kalau niat dia ke situ, situlah dia dapat. Jika tidak, maka jariah lah ilmu yang dia share tu. Orang berniaga, berdagang. Dan para ulama, syarah dia, maksud dia yang tadi, yang orang kaya, maksud dia apa? Mereka pergi haji, pergi berhibur, dan mereka balik dalam keadaan tidak berubah ketaatan dia kepada Allah pun, sama saja atau lebih teruk. Dan mereka ni duduk di kawasan di mana ada orang-orang miskin yang kelaparan dan tidak dibantu. Itu maksud dia. Dia banyak harta, dia pergi jalan saja, tapi orang yang dibalik tempat dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan kelaparan. Itu disebut dalam syarah hadis dia lah. Maknanya haji tidak memberi kesan kepada diri dia, kepada ibadah dia, tak menambah kesan sedikit pun. Dan para ulama, mereka pergi mengerjakan untuk apa? Sum'ah dan riak. Maksud dia apa? Untuk diketahui sekian kali dia pergi haji dan umrah. Untuk dia bagi tahu kat orang dan bagi lihat kat orang,
sekian banyak kali aku pergi haji dan umrah. Maka kata Nabi, akan berlaku di kalangan manusia pada satu zaman. Maknanya zaman yang akan ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bila? Wallahu a'lam. Jadi kita berhati-hatilah. Dan orang miskin, orang fakir, mereka pergi dengan tujuan mereka nak meminta-minta simpati dan sebagainya. Semuanya tu kita rasa berlaku atau tak berlaku, ya, dia ke arah itulah. Apa yang telah berlaku itu telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah ataupun hadis yang menceritakan tentang keadaan orang yang menunaikan ibadah haji itu dalam keadaan tersebut. Adapun kewajipan haji ini juga merupakan satu daripada arkaniddin, rukun agama, rukun Islam. Dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab kita ni, muka surat 46. Hadis dari ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata apa dalam kitab ni? Ibnu Umar, semoga Allah meredai keduanya. Sebab apa dua? Dia dan ayah dia, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Abdullah ni perawi hadis juga, Umar juga perawi hadis, bahkan sahabat Nabi yang besar. Maka kita baca radhiyallahu anhuma, semoga Allah meredai kedua-duanya. Sebab tu kita dengar kadang-kadang orang baca hadis Ibn Abbas, kita baca contoh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa huma? Kerana dia dan ayah dia. Itu maksud dia. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bunyal Islamu ala khamsin. Ni trust kita lah, tak boleh lari. Terbina agama itu di atas 5 perkara. 5 ni tak ada kompromi. Sepakat para ulama, wajib kita lakukan. Apa dia? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu abduhu wa rasuluhu, hamba dia. Hamba siapa? Hamba Allah dan utusan dia, utusan Allah Ta'ala. Satu. Wa iqamis salah, dia mendirikan sembahyang. Wa ita'iz zakah, dia tunaikan zakat. Wa saum Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan mengerjakan haji ke Baitillahil Haram, ke Baitullah. 5 ni buniyal Islamu ala khamsin. Islam ni terbina atas 5 ni. Maka dia merupakan satu kewajipan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji. Baik. Kalau kita lihat dalam ibadah haji ini ada beberapa rukun yang mana kita tak sebutlah pada malam ni, dia lebih kepada pengajian fiqh. Cumanya antara simbolik ataupun pemahaman yang kita dapat lihat pada setiap rukun yang kita nak sebut sedikit, kita go through je lah, sebut sedikit sebanyak pada malam ini. Antaranya adalah apa yang kita sebutkan sebagai berihram, memakai ihram. Kerana sejarah menunjukkan manusia ni dilahirkan tanpa pakaian, dan mati pun kita nanti dengan kain putih yang tidak berjahit. Itu yang kita kena renung lah. Dan bagaimana juga rukun sa'i, 7 kali sa'i adalah sejarah Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihi salam. Siti Hajar dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam teringin lama nak anak, tak ada anak. Akhirnya Allah bagi anak pada Siti Hajar. Lahirlah Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihi salam. Sebagai riwayat kata cecah umur 90 tahun lebih, sebahagian kata 100 tahun lebih baru dapat anak. Jadi ini satu motivasi jugalah sebagai kita kenang-kenangkan, mungkin di kalangan kita, adik-beradik kita, kakak adik kita, saudara-mara kita lama nikah dah 5 tahun, 10 tahun, zuriat belum ada lagi. Kenang balik Nabi Allah Ibrahim 100 tahun baru dapat. Jadi kita kena ada renungan sungguhlah balik. Itu semua ketentuan Allah Ta'ala, semua Allah tentukan. Kita ikhtiar saja, usaha saja. Macam mana Siti Hajar ni usaha jugalah. Apa usaha dalam sa'i ni? Dia mencari air bagi anaknya Ismail. Dia nak buat air, nak buat susu, ni tak ada, nak minum mana ada. Jadi dia berdoa lah. Nama tempat tu antara Safa dan Marwah. Berulang-ulang sehinggalah setelah mereka bertawakal, mereka berusaha, mereka serah pada Allah Ta'ala. Lalu Allah izinkan untuk nikmat air Zam-Zam daripada
hentakkan kaki Nabi Allah Ismail, keluarlah, terbitlah air ma'ul zamzam. Jadi ini sa'i. Wukuf di Arafah, tempat pertama Allah terima taubat hambanya, tempat pertemuan Nabi Adam dan isterinya Hawa setelah terbuang ke penjuru dunia. Dan begitulah Nabi SAW menyampaikan khutbah terakhir, juga mengingatkan muslimin dan muslimat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, serta semua manusia sama di sisi Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini dalam khutbah Nabi yang terakhir lah, sallallahu alaihi wasallam. Ini antara yang kita kena renung bila berada di Arafah, berwukuf di Arafah. Baru ni wukuf di Arafah, doa yang terbaik adalah khairul doa, iaitu doa pada hari Arafah terbaik doa kita baca. Cuma ada khilaf lah tarikhnya bila, ya. Nanti kita sebut sedikit. Tawaf, pusat tumpuan manusia, binaan yang pertama didirikan di bumi. Malaikat juga tawaf, tapi malaikat tawaf dia mengelilingi Baitul Ma'mur. Sebahagian riwayat sebut malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur, sebahagian kata mereka beribadah. Kalau qiyam saja tanpa lama, selama-lamanya. Kalau rukuk, di kalangan malaikat rukuk saja. Kalau sujud saja. Sebahagian kata malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur. Sebab tu dalam solat kita, dalam peristiwa Al-Mi'raj, ketika diturunkan perintah syariat semayang ni tuan-tuan, maka Allah menghimpunkan kesemua kelakuan para malaikat tu dalam semayang kita. Malaikat dia qiyam saja, rukuknya, sujudnya kita buat semua. Qiyam, rukuk, sujud semua. Tu mahal solat kita tu. Nilai solat kita di kalangan makhluk Allah Ta'ala ni, Allah bagi pada semulia manusia, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa kefarduan sembahyang ni. Jadi sayanglah sembahyang tu, sayang sungguhlah. Letakkan rasa cinta, seronok nak sembahyang ni. Pasal malaikat Allah perintah syariat dia macam tu. Tak serupa dengan kita syariat malaikat macam tu. Kita manusia tak boleh benjana air, benjana emas untuk minum, tak boleh. Malaikat boleh. Kan? Kita beza dengan malaikat. Syariat malaikat lain, syariat kita lain. Syariat kita melalui apa yang telah disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah hadis baginda dan juga firman Allah Taala dalam Al-Quran. Melontar jumrah. Ketika Nabi Ibrahim diberi wahyu sembelih puteranya Ismail berhampiran lereng gunung di Mina. Ini pun satu tempat yang kita kena tanya-tanya mutawif kita juga. Mana tempat yang nak disembelih ni? Siapa ada peluang, pergilah di mana tu yang nak disembelih tu. Sejarahnya kita tahu, cuma tempatnya saja. Cuma di Saudi dia tak zahirkan benda tu. Takut berlaku benda-benda yang sebaliknya. Telah muncul iblis yang menyamar sebagai manusia yang menggoda Ibrahim dan Siti Hajar supaya membatalkan niatnya. Semua iblis try. Daripada Nabi Allah Ibrahim sampai isterinya Hajar sampai Ismail, semua tewas dengan keimanan mereka kepada Allah, perintah Allah Ta'ala. Sampai kita pun baca kisah dia. Cuma baru ni bila jumrah ni adalah 2-3 video tunjuk dia bersungguh lah. Dia bukan baling batu tuan-tuan. Dia kata apa? Diwajibkan melontar jumrah menggunakan kerikil kecil sebagai simbol mengusir iblis dan syaitan dari dalam diri manusia. Itu simbol sebab perbuatan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Dia perintahkan supaya lontar batu kepada yang menghalang, atau orang yang menyerupai itu iblis. Hari ni saya tengok 2-3 video, tiap-tiap tahun kot ada video tu. Ada yang tembak tentang machine gun kan. Oh, kita kata semangat. Tembak tu tengok. Dia ambil, dia pakai tongkat. Tak tahu dia, tak sihat kot. Dia tongkat tu dia buat macam machine gun. Dia tembak dekat jumrah tuan-tuan. Tembak. Macam nak tembak iblis lah panggil. Semangat dia. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana ni? Saya kata, saya tak ada jawapan. Saya kata, eloklah hantar pergi kursus tabung haji kat Malaysia. Bila dia pergi kursus tabung haji, dia faham lah kot. Ni orang luar negara. Dia dengan semangat dan faham dia lah. Apa pun kita sangka baik dengan dia je lah. Mungkin semangat dia tu, Allah angkat nilai dia, kedudukan dia kita tak tahu kan. Tapi dari segi syariatnya bukan begitu. Syariatnya tak suruh macam tu. Sebab tu kita ada satu kitab namanya Talbisul Iblis kan. Benda tu kita rasa macam benda tu betul dan benda tu boleh meningkatkan ibadah kita, tapi sebenarnya itu adalah tipu daya iblis.
Bukan merujuk kepada kisah lelaki yang tembak tu, bukan. Maksud dia, kadang-kadang kita rasa amalan kita buat tu, lagi kita buat, iblis sebenarnya suruh kita buat. Sebenarnya hakikatnya benda tu salah dan akan membawa kepada perkara-perkara yang boleh membatalkan amalan kita. Itu kena hati-hati. Banyak kita tertipu dengan tipu daya iblis. Iblis ni bijak, tuan-tuan. Dia nak tipu orang. Ada, saya dengar satu kisah, tuan guru lah, dia cerita, dia sembang dengan kawan dia. Dia kata dia geram, dia cerita bab iblis ni, dia geram, iblis ni jahat daripada zaman Nabi Adam, dah lah ingkar perintah Allah Ta'ala, Allah laknat lagi. Lepas tu dia janji pula nak tarik, bawa kita ni, cucu-cucu Adam ni sama-sama masuk neraka. Dia geram, tuan-tuan. Dia kata kat kawan dia, aku kalau dapat jumpa syaitan iblis ni, aku belasah dia cukup-cukup lah, dia kata kan. Dia cakap macam tu. Iblis bukan tak tahu, Allah uji dia lah. Dia lalu satu kawasan, dia kata nak belasah lah, taekwondo ke tak tahulah. Jadi dia lalu satu jambatan tu boleh muat seorang, dua orang macam tu je. Jadi bila dia lalu tu, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik. Perempuan cantik tu pun lalulah. Dia pun bila lalu tu, dia bagi laluan pada perempuan. Bila dia bagi laluan pada perempuan tu, maknanya dia tertewas. Hakikatnya perempuan tu dia kata, akulah iblis. Maknanya dia hanya menyerupai perempuan saja, tak payah nak berdebat, tak payah nak bergaduh. Itu pun kalah dah, hanya dengan menawarkan perempuan yang cantik. Habis. Sebab tu iblis dia duduk kadang-kadang di peha, duduk tempat-tempat yang boleh menarik mata lelaki ajnabi untuk melihat perempuan dan sebagainya. Dia hantar perempuan untuk tewaskan iman kita dengan nafsu kita. Macam tu je. Nak cerita tadi tu, cerita nak tunjukkan begitulah liciknya iblis ni. Dia tak perlu nak ikut kita nak gaduh dengan dia, tak. Dia tak pandang macam tu. Dia akan masuk jarum-jarum dia sangat halus. Sebab tu perlu pada ilmu baliklah. Dan akhirnya bertahalul dengan menggunting atau mencukur rambut sebagai tanda tamatnya ibadah ataupun amalan haji. Ini antara perkara yang kita kena renunglah. Dan cumanya bagi kita yang tak pergi haji, sudah tentulah amalan paling utama adalah kita berpuasa, dan sebaik-baik puasa adalah puasa pada hari Arafah, pada 9 Zulhijjah. Maka tiap-tiap tahun cuma ada orang bincang lah, bila nak 9 Zulhijjah ni. Kalau tengok televisyen, mereka dah berwukuf di Arafah, maknanya sudah 9 Zulhijjah. Baik, kita nak murnikan pemahaman masyarakat, maka di sini para ulama, terutamanya di negara kita lah, iaitu apa yang telah ditarjihkan dalam mazhab Syafi'i yang terpakai di negara kita, iaitu penentuan 9 Zulhijjah itu adalah bergantung kepada perkiraan ru'yah 1 Zulhijjah. Maknanya ru'yah ni melalui penampakan anak bulan. Maknanya bila setiap negara tu ada matlak masing-masing. Apa makna matlak? Matlak maknanya tempat terbit objek di langit. Dari segi bahasa lah. Dari segi falaknya maknanya satu sempadan, satu kawasan yang telah ditentukan keluasannya untuk melihat, iaitu anak bulan. Jadi setiap negara ada matlak masing-masing. Maka apabila nampak anak bulan Zulhijjah itu dikira 1 Zulhijjah, maka perkiraannya terus 9 Zulhijjah. Walaupun di Saudi pada tahun ni mereka awal sehari daripada kita. Kan? Jadi kita puasa sunat Arafah bila? Tetap pada 9 Zulhijjah mengikut perkiraan ru'yah yang awal tadi. Walaupun negara di sana mereka sebaliknya. Begitu faham dia. Ini adalah pandangan yang telah diterjih dalam mazhab Syafi'i yang terpakai di negara kita, Malaysia lah. Sebab tu saya suka tanya, kalau orang tanya nak bahas juga, saya kata tuan duduk di Malaysia ke di Saudi? Kalau dia jawab Saudi, saya tak boleh bincang lah. Saya cukup takat tu je lah balik awal. Kalau Malaysia, okey, kita bincang. Itulah antara yang dimurnikan oleh para ulama untuk pemahaman masyarakat kita. Kalau tak, kita akan sentiasa berbahas. Baik. Dan juga memperbanyakkan zikir. Sebaik-baik zikir adalah tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. 4 zikir ni. Dan zikir-zikir yang lain juga banyak. Dan zikir ni antaranya disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ni bersumberkan daripada Ummu Hani. Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani ni Fakhitah binti Abi Talib. Kita sebut dah nama dia dulu dalam bab silaturahim. Fakhitah binti Abi Talib. Dia datang rumah Nabi, Nabi datang rumah dia jamu air kan. Lepas tu dia pun minum, dia puasa, dia buka puasa dia. Dia minta supaya Nabi minta pada Allah ampunkan dosa dia. Nabi kata, kenapa aku buka puasa? Puasa wajib? Tidak. Maka Nabi kata, okey je. Tidak memudaratkan puasa kamu.
Itu hukum buka puasa. Fakhitah ni, satu hari Nabi SAW dia beritahu, melintas di hadapanku. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu kepadaku satu amalan yang aku boleh buat sambil duduk. Atau dalam maksud yang lebih panjang dia kata apa? Wahai Rasulullah, aku ini sudah tua dan lemah. Beritahu kepadaku satu amalan yang aku boleh buat sambil duduk. Dan memang begitulah manusia, semakin berusia lemah, tua. Tak ada orang tua makin kuat. Kita disebut anjus, makin lemah. Itu memang fizikal kita memang macam tu. Makin berusia makin tak kuat. Makin kita, kalau dulu Al-Quran kita baca sebesar telapak tangan ni tak ada masalah. Tapi makin berusia, mata kita tengok lala Al-Quran tengok kita. Makin rapat tuan-tuan, tak nampak. Ataupun kita sembahyang berdiri kiam rukuk elok, tapi bila berusia kita mula cari dinding, mula cari kursi. Sebab apa? Faktor usia. Macam inilah berlaku kepada Ummu Hani radhiyallahu anha, Fakhitah binti Abi Talib. Serupa juga, wahai Rasulullah, aku ni sudah tua dan lemah. Beritahu kepadaku satu amalan yang aku boleh buat sambil duduk. Ni tuan-tuan, satu perkara, satu segi yang kita kena lihat. Bagaimana Rasulullah berjaya tarbiyah para sahabatnya macam tu. Tak tahu bertanya. Para sahabat, mereka sangat beruntung. Sebab apa beruntung? Mereka tak tahu. Mereka cari siapa yang tahu? Mereka cari Nabi. Sebab apa mereka cari Nabi? Nabi SAW ada depan mata mereka. Hidup depan mata mereka. Mereka hidup sezaman dengan dan beriman dengan Nabi SAW. Untung. Mereka tanya, seperti Fakhitah tanya, beritahu kepadaku satu amalan, wahai Rasulullah, aku boleh buat sambil duduk, aku dah tak larat. Ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah doa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi beritahu, minta ampun pada Allah, keselamatan dunia akhirat. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang perlu aku paling berbakti? Nabi beritahu, ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Nampak? Dia nak jadikan panduan hidup dia jumpa Nabi. Wafat Nabi SAW, meninggal Nabi, tinggal para sahabat. Maka generasi selepas sahabat itu para tabi'in, mereka tak pernah bertentang mata dengan Nabi SAW. Mereka tak pernah jumpa Nabi, tak pernah bersembang dengan Nabi. Lalu mereka nak tahu macam mana sahabat Nabi ajar pada sahabat. Mereka nak tahu, mereka jumpa siapa? Mereka jumpalah generasi sahabat. Pasal generasi sahabat ni pernah jumpa Nabi, belajar dengan Nabi SAW. Lalu mereka pun bertanyalah kepada para sahabat tentang perkara-perkara yang mereka nak tahu. Wafat sekalian generasi sahabat. Habis semua generasi sahabat yang kita panggil sebagai generasi salafus salih. Generasi yang terbaik itu 300 tahun pertama. Di kalangan mereka para tabi'in, tabi'in. Sahabat dah tak ada, para tabi'in akhirnya ke semua generasi ni tak ada. Kita hari ni tahun 2023. Tak lama lagi 1445 Hijrah tuan-tuan. Kita nak jumpa semua generasi tu dah tak ada. Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada, para salafus salih pun dah tak ada. Kita nak buat macam mana contoh sahabat buat? Kita tak tahu, kita nak tanya siapa? Kita tanya pewaris para Nabi, itulah ulama. Tanya pada ahlinya, tanya tuan-tuan guru, tok-tok guru yang kita yakin dengan ilmu yang disampaikan, pembawaan dia. Tanyalah. Sebab tu saya suka pesanlah mana-mana tempat di kawasan kita, tuan-tuan perhati, celik-celik mata, jeling-jeling. Pasti ada di kalangan alim ulama, orang lama, orang ada ilmu, orang yang berbakti pada masyarakat. Tuan-tuan jumpalah. Mereka, hayat mereka, Nabi kata umur umatku 60 hingga 70 saja. Nabi kata kan. Dan tak banyak dan jarang sekali lebih daripada tu. 60 hingga 70 saja. Maka ulama-ulama ni umur mereka bukan panjang. Seorang demi seorang pergi dah. Kita pun kenal seorang demi seorang pergi. Kita nak contoh macam Nabi, ulama dah tak ada tuan-tuan. Sebab tu waktu dia ada lah kita jumpa. Paling kurang antara yang diajar kepada kita, minta doanya dan minta amalannya. Dua ni. Jumpa orang alim biasa jangan mengarut, jangan sembang kosong. Minta doanya tuan guru, minta doanya tuan syekh, minta doanya, dan mintalah nasihat supaya sedikit sebanyak kita dapat beramal dengan nasihat dia. Sebab apa? Para ulama ni mereka beramal dengan ilmu. Mereka tahu sebab mereka kenal Allah Ta'ala. Kan sebut dalam Quran, dan di kalangan hamba-Ku yang paling kenal Allah Ta'ala
Yang takut kepada Allah Ta'ala ialah para ulama kan. Maka apa? Mereka takut pada Allah, mereka kenal, mereka yakin beriman syurga, mereka yakin beriman neraka, balasan baik, balasan buruk, mereka buat sungguh-sungguh. Maka amalan yang mereka lakukan, kita ikut, insya-Allah terpandu kehidupan kita. Itu cara kronologi hidup kita tuan-tuan. Habis ini generasi seterusnya, akhirnya tinggal para ulama. Lalu Nabi pun jawab soalan daripada Ummu Hani. Kata Rasulullah, bacalah tasbih 100 kali, tahmid 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali. Semua tu kita amal dah. Cuma Abu Khalfin dia kata, dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya selain mereka mengerjakan melebihi daripada yang dikerjakan. Maknanya lagi banyak kita buat, lagi banyak yang kita dapat kedudukannya. Itulah antara yang boleh kita bincang sedikit pada malam ni, insya-Allah. Berkaitan dengan kefarduan haji dan juga merupakan satu daripada sya'bul iman, cabang iman ya, menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi dalam kitab kita yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Pasti banyak kekurangan dalam penyampaian. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.